وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrunillah dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Sebelum kita memulakan kuliah kita, tuan-tuan perempuan yang memiliki buku 7 ayat yang diulang-ulang, kuliah kita pagi ini insya-Allah berada di halaman 31 dan bagi buku cetakan baru di halaman 33. Tuan-tuan perempuan boleh menyemak buku bagi yang ada buku. Kepada tuan-tuan yang tidak memiliki buku, bolehlah membuka kitab terjemahan Al-Quran, sebaik-baiknya terjemahan perkata, ataupun manfaatkanlah telefon pintar tuan-tuan perempuan yang ada aplikasi Al-Quran, supaya kuliah tadabbur kita ini insya-Allah dapat berjalan dengan lebih berkesan lagi. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita memasuki kuliah kedua ataupun bab kedua daripada buku ini, iaitu berkaitan dengan isti'azah. Isti'azah ialah lafaz perlindungan diri. Jadi yang ini lafaz kita yang kita selalu sebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz isti'azah. Jadi lafaz ini kita dapat daripada hadis Nabi SAW. Jadi itulah lafaz yang kita baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iaitu lafaz yang dibacakan oleh Nabi SAW, yang kita ambil daripada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dapat di dalam Musnad Abdul Razak. Kemudian dalam satu hadis lain, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ini satu lagi lafaz ta'awuz yang diriwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ini dapat daripada Sunan Ibnu Majah. Dan hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Kemudian daripada Abdullah bin Amir bin Al-As, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya adalah Nabi SAW ketika hendak memasuki masjid, baginda sering mengucapkan ta'awuz ini. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maksud dia, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, menerusi wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang berkekalan daripada kejahatan syaitan yang terkutuk. Ini kita dapat daripada hadis Sunan Abu Daud. Dan hadis ini juga masuk kategori hadis sahih. Jadi tuan-tuan, puan-puan, itulah antara sebutan isti'azah yang kita biasa lakukan.
Yang paling popular, yang terawal iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah lafaz yang sering kali kita amalkan. Tetapi itulah saya telah sebutkan beberapa lafaz lain yang boleh kita amalkan, ya. Yang boleh kita amalkan. Contohnya lafaz isti'azah untuk masuk masjid. Mana itu satu lafaz khusus yang Nabi amalkan ketika untuk memasuki masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Itu lafaz khusus untuk masuk masjid. Selain daripada hadis-hadis itu, sebenarnya Al-Quran juga mengajar kita amalan mengucapkan ta'awuz, ya. Yang ini berada di dalam surah 23 ayat 97-98. Surah 23, mari kita lihat surah 23 ayat 97 dan 98. Surah Al-Mu'minun, ya, ayat 97-98. Ini daripada ayat Quran. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dua ayat, ya. Walau bagaimanapun, yang saya baca tadi adalah lafaz ayat Al-Quran. Ketika mana kita hendak mengamalkan ayat ini sebagai lafaz isti'azah kita hanya membaca daripada kalimah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kalimah qul tu tak perlu dibaca. Itu kaedahnya kita nak mengambil doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran, termasuklah doa isti'azah ini yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 97-98. Ya. Jadi satu daripada lafaz ta'awuz yang diajar oleh Al-Quran. Jadi tuan-tuan perempuan, sila amallah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan telah biasa mengamalkan lafaz-lafaz ini. Di dalam kuliah kita hari ini, anggaplah itu sebagai peringatan dan ulangan. Sekarang kita nak melihat bahawa isti'azah ini adalah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintah kita melafazkan isti'azah. Maknanya lafaz perlindungan tadi. Kenapa Allah memerintahkan kita? Mestilah ada sebab-sebabnya. Ya, InsyaAllah selepas ini kita akan menelusuri apakah di sebalik perintah isti'azah tadi. Ya. Untuk dalilnya kita ke surah Al-A'raf, surah 7. Kita cari di dalam ni Quran, ya. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 200. Ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Allah berfirman, dan ketika mana ataupun jika kamu merasa ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah diri kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dalil bahawa
Allah memerintahkan kita supaya sentiasa beristiazah, berlindung diri kepadanya daripada syaitan. Itu dalil. Kemudian kita lihat ayat sesudah ayat itu. Tadi ayat 200, sekarang kita lihat ayat 201. Innal ladzina attaqau idza massahum ta'ifum minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa itulah ciri orang yang bertakwa itu, mereka akan cepat sedar bila mereka tersilap melakukan kesilapan. Mereka akan cepat tersedar ketika itu teringatkan pada Allah. Teringat bahawa Allah, aku telah melakukan kesalahan. Maka dia cepat-cepat kembali balik beristighfar pada Allah. Ingat kepada Allah, berlindung diri kepada Allah. Ini kebiasaan kita di dalam hidup ni. Cuma kita mungkin sebahagian kita sensitif, sebahagian kita mungkin dah tak kisah benda-benda ni. Tetapi dalam hidup kita setiap hari, setiap masa, setiap saat akan ada gangguan godaan syaitan. Jadi sebab itu Allah sebut tadi, kalau orang yang bertakwa itu kerana hati dia sentiasa mengingat Allah. Jadi setiap dia melakukan kesilapan itu, dia akan cepat tersedar, dia cepat kembali. Astaghfirullah. A'udzubillah. Sekurang-kurang dia begitu keadaannya. Itu yang ayat 201 dari surah Araf tadi menceritakan. Jadi kita sudah menemui dua dalil, dan kita masuk lagi mana lagi dalil bahawa isti'azah itu sebuah perintah Allah. Di dalam surah 41 ayat 36, surah Fussilat ayat 36, Allah mengulangi hampir sama sebutannya dengan dalil daripada surah 7 ayat 200 tadi. Allah menyebut ayat yang hampir sama, cuma dia ada sedikit perubahan di frasa akhir ayat itu. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Firman Allah maksudnya, dan jika kamu merasa bahawa syaitan mengganggu kamu dengan sesuatu gangguan, maka hendaklah kamu berlindung diri kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ni hampir sama, cuma di akhirnya saya berbeza. Ayat pertama disebut innahu sami'un alimun. Sedangkan dalam ayat surah 41, surah Fussilat ini, Allah menyebut sebagai huwas sami'ul alim. Di situ saja berbeza. Ayatnya hampir sama. Selain itu kita melihat pula dalil-dalil lain, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 98. Surah 16 ya. Surah 16, surah An-Nahl ayat 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Maknanya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu beristi'azah, mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk.
Itu satu lagi dalil. Lebih khusus menyebut tentang ketika mana kita nak membaca Al-Quran. Jadi sebab itu biasakan diri ketika mana kita nak memulakan membaca ayat, kita berta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim dulu, kemudian baru kita bacakan ayat. Cuma bila kita nak memula bacaan daripada awal surah, kita dibiasakan melafaz kalimah bismillah dulu. Ya. Jadi itulah kaedah yang Al-Quran ajar. Bila Al-Quran ajar, ia merupakan perintah. Ingat tu. Jadi berta'awuz atau beristi'azah seperti mana yang biasa kita lakukan sejak kecil lagi kita diajar menyebut lafaz a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dah jadi sebati dah dengan diri kita. Cuma hari ini yang penting hari ini kita cuba mengenal, belajar apa yang ada di sebaliknya. Di sebalik lafaz isti'azah tadi. Ya. Isu besar di dalam isti'azah ini adalah makhluk yang namanya syaitan. Jadi di sini insya-Allah dalam kuliah kita ini saya akan berusaha menjelaskan siapa syaitan itu. Yang kita sentiasa minta berlindung diri kita kepada Allah. Syaitan yang mana satu. Kemudian di dalam masyarakat kita berkaitan syaitan ni macam-macam versi, macam-macam apa dipanggil nak katakan teori pun ya mungkin ataupun kepercayaan juga ya yang banyak di dalam masyarakat bila berkait dengan syaitan tadi. Jadi insya-Allah melalui kuliah kita ini saya akan perdalamkan isu ini supaya kita benar-benar jelas yang mana syaitan, yang mana jin, yang mana ifrit, yang mana iblis. Dan syaitan itu adakah hanya jin? Jadi ini istilah-istilah ini berdasar pengalaman saya dalam kuliah-kuliah saya dengan masyarakat, kita dapati beza antara satu dengan yang lain. Jadi insya-Allah dalam kuliah kita cuba mencari makna yang tepat menurut Al-Quran. Itulah fakta yang paling benar. Tak ada lagi fakta yang lebih benar daripada Al-Quran. Kalau kita sekadar mendengar, mendapat maklumat daripada masyarakat, daripada mungkin nenek moyang kita, dulu banyak cerita syaitan ni dikaitkan dengan hantu. Hantu. Dalam Quran tak ada istilah hantu tu. Jadi sebab itu, kita kaitkan di mana. Setelah kita faham ini, baru kita boleh kaitkan konsep hantu orang Melayu itu di mana. Jadi kepercayaan pada hantu ni bukan orang Melayu sajalah. Boleh kata seluruh masyarakat manusia di mana saja ada kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu kita nak lihat. Bila kita dah dapat maklumat daripada Al-Quran, maka kita akan dapat satu gambaran yang benar, fakta yang qat'i. Ingat tu, Al-Quran adalah fakta yang paling benar, paling autentik. Jadi sedangkan anggapan kita ataupun yang kita dengar di luar konsep cerita hantu orang Melayu dan sebagainya itu, nanti kita akan lihat di mana bezanya. Apakah itu benar? Jadi di sinilah saya kebetulan pula saya sebagai seorang yang melakukan kerja-kerja merawat ya, dalam bidang psikoterapi. Jadi saya mendalami sedikit ilmu tentang makhluk yang nama syaitan jin ni. Ya. Jadi dengan ilmu itu insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan perempuan supaya kita benar-benar kenal yang mana yang Allah sebut syaitan tadi. Syaitan yang mana? Kemudian setelah kita mengenal dia, maka mudahlah kita nak menghadapi syaitan itu sebagai musuh kita. Sebab Al-Quran menyebut bahawa syaitan itu musuh kamu. Dan kamu hendaklah benar-benar menjadikan syaitan itu sebagai musuh kamu. Jadi kalau kita tak kenal musuh kita, bagaimana kita nak menganggap dan menghadapi syaitan ini sebagai musuh? Jadi insya-Allah ya, saya akan jelaskan sekadar
ilmu yang ada pada saya. Selebihnya wallahu a'lam. Jadi mari kita mengenal syaitan. Itu dalam subtajuk nombor 3 dalam buku, mengenal syaitan, musuh manusia. Jadi pertama kita lihat surah Al-Hijj, surah 15 ayat 27. Dalam surah 15, surah Al-Hijr, ayat 27, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Maknanya, dan kami telah menciptakan jin itu sebelum kamu, sebelum Nabi Adam, dari api yang sangat panas. Ini dalil yang jelas bahawa jin, kita kena kenal tu. Jin ini sekelompok makhluk seperti kita juga, satu kelompok makhluk yang kita ni manusia. Sedangkan satu makhluk lagi namanya jin. Jadi kelompok jin ini Allah sebut dalam ayat tadi dengan jelas bahawa Allah telah menciptakan jin lebih awal daripada ciptaan manusia. Dan jin itu dicipta dari bahannya, dari api yang sangat panas. Itu berbeza. Jadi ada 3 makhluk besar Allah. Pertama malaikat, yang keduanya jin, ketiga manusia. Ini 3 kelompok makhluk yang sangat rapat kaitannya dengan hidup kita sebagai manusia. Malaikat, ingat, malaikat Allah ciptakan daripada cahaya, daripada nur. Jin Allah ciptakan daripada api yang sangat panas, sedangkan manusia Allah ciptakan daripada tanah. Ini jelas ya, fakta Al-Quran. Sekarang mari kita melihat ke belakang sejarah penciptaan manusia. Sebab dalam kisah penciptaan Nabi Adam AS ini, kita akan menemui dan fakta-fakta tentang makhluk jin. Jadi di dalam kisah penciptaan Adam ini, jin yang khusus yang akan diceritakan di dalam Al-Quran itu namanya Iblis. Jangan keliru. Iblis itu adalah nama ketua jin khusus untuk dia, namanya Iblis. Dan Iblis ini datang daripada kelompok makhluk jin. Yang ini kena jelas. Sebab apa? Sebahagian kita masih ada anggapan dalam masyarakat mengatakan bahawa Iblis itu adalah dari kalangan malaikat. Fakta itu tidak benar. Sebab Quran sendiri menjelaskan bahawa Iblis itu adalah dari kalangan jin, dan jin itu dicipta daripada api yang sangat panas. Sedang malaikat makhluk yang daripada dicipta dari cahaya. Cahaya dan api berbeza. Kena ingat tu. Jadi dengan fakta ini, maka jelas tidak ada lagi anggapan yang kita kata dulu. Ada yang beranggapan bahawa Azazil ataupun nama asal Iblis itu, Azazil itu dari kalangan malaikat. Salah. Faktanya tidak tepat. Sebab Al-Quran menjelaskan bahawa dia daripada golongan jin, dan jin itu dicipta daripada api. InsyaAllah saya akan baca surah Al-Baqarah. Jadi harap tuan-tuan buka surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika mana Allah telah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka berkatalah para malaikat sebagai responnya, malaikat berkata, apakah ataj'alu fiha, apakah engkau nak menjadikan di sana, di bumi itu, man, sesiapa yang ataupun orang-orang yang melakukan kerosakan padanya dan orang-orang yang akan menumpahkan darah. Sedangkan kami ini sentiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah menjawab, Allah berfirman kepada malaikat, qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Itulah dialog yang disebut di dalam ayat 30 surah Al-Baqarah ni. Dari situ sejarah permulaan kita nak mengenal peristiwa awal sewaktu penciptaan Nabi Adam. Jadi Allah dah bagi tahu awal-awal lagi kepada para malaikat bahawa dia hendak menjadikan Adam AS sebagai khalifah di bumi. Ingat tak? Inilah ketetapan takdir Allah. Oleh itu, apabila terjadi peristiwa sesudahnya yang menyebabkan Nabi Adam AS, istrinya diperintah turun ke bumi. Jadi semuanya itu hanyalah asbab kepada tujuan asal. Ini kalau kita faham ayat ni baik-baik. Sebab disebut dengan jelas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku nak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Itulah Adam AS. Cuma peristiwa yang terjadi di syurga itu adalah asbab-asbab daripada takdir Allah ini. Melihat dari persepsi itu senang. Jadi tak payah kita nanti ada kalangan yang mengatakan, kenapalah kalaulah Nabi Adam dulu tak buat silap, kita masih duduk di syurga. Jangan fikir, isu itu tidak timbul bila kita faham yang ini, apa yang ayat ni cerita. Itulah takdir Allah. Jangan kita mengeluh pula menyesal, oh dulu kita patutnya duduk di syurga. Tapi kerana salahnya nenek moyang kita, jangan. Ya? Itu tidak bagus. Jadi kita kena menerima ni dengan redha, itulah takdir Allah. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana yang dirakamkan oleh Al-Quran itu menceritakan itu hanyalah asbab daripada takdir. Ingat tu ya. Jadi kena faham juga terjadi ni dialog di antara malaikat dan dengan Tuhan tadi tidaklah menyebabkan kita beranggap bahawa malaikat itu beragiu ataupun berhujah. Tidak, ya, sebab malaikat ni makhluk yang taat secara total kepada Allah. Jadi itu kena terima. Cuma apa yang terjadi itu di sebalik dialog itu Allah nak menjelaskan bahawa kedudukan ilmu di situ. Sebab Allah menyebut di situ ilmu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, Allah kata, aku lebih tahu apa yang aku nak buat. Sedangkan kamu tak tahu. Banyak benda yang kamu tak tahu, aku tahu. Jadi di situ kita mengambil satu kesimpulan bahawa Allah nak memberitahu malaikat. Ya, ketika mana dia nak menjadikan manusia itu, Allah tahulah dengan perancangan. Dan akhirnya juga daripada ayat tadi kita melihat apa yang terjadi. Pertama Allah, setelah Allah menciptakan Adam, kemudian Allah menyebut dalam ayat 31,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan Allah telah mengajar Adam akan nama-nama sesuatu. Kemudian Allah minta malaikat supaya Allah sebut faqal anbi'uni, sebutkanlah kepada aku wahai malaikat benda-benda ni. Apakah nama benda-benda ini jika kamu memang orang-orang yang benar. Di situ Allah nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah mengajar Adam. Jadi dengan ilmu yang Allah ajar kepada Adam, Adam tahu boleh menyebut nama benda-benda yang ada di syurga waktu itu. Sedangkan ketika ditanya oleh Allah, malaikat tidak mampu menjawab. Ketika itulah, apa kata malaikat? Ini lafaz yang selalu kita jadikan doa kita. Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata itu? Para malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat merendah diri mengakui, Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah perakuan malaikat tentang ilmu dan kekuasaan Allah. Jadi, itu peristiwa awal. Saya ulangkan sekurang-kurangnya untuk nanti kita dapat gambaran yang kukuh tentang munculnya makhluk yang namanya Iblis. Jadi sesudah ayat ini, kita lihat lagi di ayat 34-nya. Tadi 32, 33, 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka telah berfirman Allah kepada para malaikat, bersujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat bersujud illa kecuali Iblis. Aba wastakbar. Iblis itu enggan dan menyombongkan diri, takabur. Wakana minal kafirin, maka jatuhlah dia dari kalangan orang-orang yang kafir. Ini ayat 34 surah Baqarah. Ayat ini menjelaskan bagaimana bermulanya peristiwa Iblis menderhakai Allah. Iblis itu sebelumnya adalah makhluk yang taat seperti para malaikat juga. Taat, patuh kepada Allah. Makhluk yang bagus, makhluk yang baik. Tetapi ketika mana Allah menciptakan Adam, berlakulah satu ujian besar kepada Iblis. Iblis tak dapat terima hakikat bahawa Allah nak perintah mereka ni bersujud kepada Adam. Iblis tak boleh terima. Kenapa? Allah sebut dalam ayat ni. Aba, Iblis itu enggan, tak nak, bantah, bangkang apa yang perintah Allah tadi. Wastakbar, dan dia merasa diri dia besar, sombong. Orang sombong, orang angkuh ni dia rasa diri dia besar. Itulah kalimah wastakbar pada perkataan apa yang akar katanya maknanya besar. Dia rasa diri dia besar. Jadi dia rasa diri dia besar, sombong. Dia rasa diri dia lebih baik. Nanti ada ayat-ayat di belakang nanti kita akan menjelaskan bagaimana Iblis itu merasakan diri dia lebih baik daripada Adam. Sebab tu dia tak mau sujud, mengikut apa yang Allah perintahkan kepada semua malaikat supaya bersujud menghormati Adam. Malaikat semua bersujud kecuali Iblis. Ingat tu, Iblis.
seorang. Satu je iblis ni. Dia enggan. Maka dengan keengganan itu Allah sebut kalimah yang disebut sebagai wastakbar. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa diri dia besar, diri dia tinggi. Dan dengan sebab itu, dia jatuhlah hukum dia sebagai orang kafir. Maka kafirlah iblis. Sebelumnya, iblis adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Inilah permulaan sejarah bagaimana nanti kita nak kaitkan dengan apa pelajaran kita, iaitu isti'azah, berlindung diri kepada Allah. Sebab nanti bila kita kenal iblis tadi, sejarah ini belum habis lagi kuliah kita ni. Pagi ini saya mungkin tidak kesempatan untuk nak cerita panjang lagi tentang sejarah iblis. Kemungkinan kita akan sambung dalam kuliah berikut, kerana masa kita dah sampai untuk kita tamatkan kuliah kita. Saya rasa insya-Allah kita akan sambung di kuliah besok pagi. Sebelum berakhir kuliah ni, saya nak buat catatan ayat-ayat yang kita baca. Saya percaya hari ini kita telah menyebut banyak ayatnya. Jadi untuk mereka yang tidak ada buku, tolonglah ambil catatan ini, catatan ayat-ayat tadabbur tadi, dan usahalah untuk tadabbur balik. Maknanya mencari balik ayat-ayat ini, insya-Allah tuan-tuan puan-puan akan dapat recall balik, dapat mengingat balik kuliah kita pagi ini. Surah 23 ayat 97-98. Ya, ini ayat ta'awuz yang diajar oleh Al-Quran. Kemudian surah 7 ayat 200, dalil berta'awuz 201. Kemudian dalil yang sama ada dalam surah 41 ayat 36. Surah An-Nahli ayat 98, ini dalil ta'awuz ketika membaca Al-Quran. Kemudian surah Al-Hijr ayat 27, ini dalil tentang ciptaan jin daripada api. Kemudian surah Baqarah ayat 30, kemudian ayat 34, 30, 31, 34. Ya. Ini ayat sejarah tentang penciptaan Adam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat yang kita tadabbur pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menyemak balik untuk mengukuhkan pembelajaran tuan-tuan pada kuliah kita pagi ini. Itulah cara yang terbaik. Proses belajar ni, setelah kita mendengar, kita ulang balik. Sekurang-kurang sekali kita ulang balik dengan melakukan kerja tadabbur. Ingat balik tadabbur tu, maknanya cari balik ayat-ayat yang saya dah sebutkan, saya catat di papan putih. Jadi ayat tu disemak balik, dicari, baca, fahamkan makna ayat tadi, dan kita boleh kait, sambungkan balik menurut kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sendiri tentang apa yang telah saya kuliahkan pagi ini. InsyaAllah sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi esok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.